pemerintahan UMNO, pemerintahan sembrono. Indahnya Malaysia jika tanpa UMNO. Kalau Lembu gegarkan Kondo, Sri Kandi pula gegarkan Johor. Yang dikasihi Ketua Umum, yang dihormati Datuk Seri Presiden, para perwakilan, pemerhati yang dirahmati Allah sekalian, salam ma'al hijrah. Saya diberi tanggungjawab kali ini untuk membawa perbahasan tentang memperkasakan pengundi muda. Seperti yang kita semua maklum, faktor paling utama yang kita perlu untuk memenangi pilihan raya adalah memenangi hati rakyat untuk mengundi kita, khususnya dari golongan orang muda. Jumlah pengundi muda iaitu generasi di bawah usia 40 tahun adalah besar, iaitu mencapai lebih kurang 38% daripada keseluruhan pengundi. 70% daripada pengundi muda ini semuanya lebih kurang duduk di kawasan bandar. Ini amat mudah sekali untuk kita bekerja untuk sentuh pengundi muda ini. Berdasarkan rekod pertambahan pengundi baru semenjak PRU 10 sehingga PRU 12 menaksikan peningkatan di antara 6 hingga 7%. Walau bagaimanapun, semenjak PRU 12 yang lalu, jumlah pengundi baru menunjukkan peningkatan sebanyak 12.3%. Ini bermakna apa? Peningkatan pengundi yang mendadak secara tiba-tiba amat membimbangkan. Tambahan lagi, pendedahan-pendedahan yang telah dibongkarkan oleh pimpinan parti kita, jangan kita lupa, pengundi 2 juta ini bukan hanya tergolong daripada golongan orang muda, tetapi merangkumi juga rakyat Bangladesh, rakyat Indonesia, rakyat Myanmar, rakyat Nepal, dan mereka ini juga harus dicapai. Mereka ini diberi hak warga negara, justru itu membenarkan mereka untuk mengundi. Kalau perlu kita buat risalah terjemah bahasa mereka, kita terjemah bahasa Bangladesh. Kalau perlu kita buat risalah bahasa Indonesia, kita terjemah risalah kita dalam bahasa Indonesia. Supaya apa? Mereka ini juga turut dapat maklumat. Terus terjemah dan terjemah. Mereka ini juga harus menentang Barisan Nasional yang melaksanakan dasar tidak adil terhadap mereka dan rakyat Malaysia sendiri. Pengundi import ini harus tahu Barisan Nasional ini sebenarnya membuli mereka dan mempergunakan mereka, dan kita, Pakatan Rakyat, akan membela mereka. Dengan ini terbukti satu lagi kejayaan Barisan Nasional sebagai perasah terbesar negara. Merelakan perkara ini berlaku tanpa sekumit perasaan bersalah terhadap diri mereka. Saya fikir peringkat seterusnya ataupun kita harus menanam imej bahawa UMNO ini pengkhianat negara, tak Islamik, dan paling utama UMNO ini tak Melayu. Walaupun dia memperjuangkan hak Melayu, tapi sanggup jual status kewarganegaraan demi kepentingan sendiri. Masa sudah suntuk, tuan-tuan dan puan-puan. Kembali kepada 2 juta pengundi baru yang berdaftar, ini adalah agenda utama kita untuk meraih undi mereka. Saya mencadangkan setiap kali program pendaftaran undi muda diadakan, buat follow up terhadap mereka. Seperti mana yang dibuat oleh YB Chan Mingkai di Perak, kita hantar surat pada pengundi-pengundi baru. Congratulations, you are now a voters. Please vote for my party. Walaupun bukan semua yang menyokong kita, sekurang-kurangnya mereka rasa dihargai kerana ada orang concern dan kita meletakkan kesungguhan untuk mendapatkan undi mereka. Suka untuk saya mengingatkan bahawasanya pilihan raya kali ini adalah soal rakyat melawan kejahatan Barisan Nasional. Saya ulangi, melawan kejahatan Barisan Nasional. Pilihan kali ini kita dapat perlawanan 2 susuk tubuh utama, iaitu Anwar Ibrahim versus Najib Razak. Hakikat yang kita perlu tahu juga, tidak semua 2 juta pengundi ini menitik beratkan soal dasar negara. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selepas Kongres Nasional kita tahun ini, selang beberapa hari kemudian akan adanya Perhimpunan Agung UMNO.
Saya jamin mesti banyak puji-pujian yang syok sendiri, dan semakin banyaklah janji-janji yang akan ditaburkan. Dan saya tertanya-tanya, ketua wanita lembu satu Malaysia, ada beranikah nak buat ucap tamah pada pimpinan mereka itu? Berani ke dia? Anak muda yang bijaksana, pemimpin jenis inikah yang ingin kamu angkat untuk mentadbir negara? Rompak duit rakyat 250 juta. Ini baru kita bercakap soal pemimpin, belum lagi kita bongkarkan pimpinan yang lain, walaupun dah banyak kita bongkarkan. Baru-baru ini tersebar luas di media yang populariti Najib kian meningkat berbanding pimpinan-pimpinan lain. Dengan bangga dan gahnya menyebarkan berita tersebut. Hei Najib Razak, untuk membayar aku 76 juta kamu habiskan duit rakyat untuk mengangkat kamu. Kamu guna utusan meloya yang tidak habis-habis menipu orang Melayu. RTM TV3 hari-hari wajib tayang muka Perdana Menteri Rosmah Haji Najib. Punyalah luas liputan yang kamu dapat. Kalau tak popular juga, saya tak tahu nak cakap apa. Malu. Kemudian kita bincang soal kekulan Najib. Ya, kita amat arif dengan usaha beliau yang beria untuk kelihatan cool. Bersungguh-sungguh dengan segaknya di corong radio membuat siaran bintang langsung bola Manchester United dan Manchester City, walaupun Manchester United kalah. Kerana dia tahu, walaupun dia harus berpura-pura, walaupun terpaksa dibuat-buat, ini adalah penting untuk kemenangan beliau. Barulah sekarang terhegeh-hegeh nak pergi ke orang muda. Tapi jangan ingat kamu boleh memperbodohkan anak muda itu, kerana anak muda ni bijak menilai apa itu kezaliman UMNO Barisan Nasional dan pencerahan yang dibawa oleh Parti Keadilan Rakyat. Dulu dia adopt kucing, saya sayang kucing. Sekarang ni apa jadi yang kucing tu? Taik kucing. Orang bela kucing, dia nak bela kucing. Orang bela lembu, dia pun nak bela lembu. Kerjanya meniru aja. Berbeza kita dalam Parti Keadilan Rakyat. Kita harus berbangga mempunyai ikon seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sifat cool beliau itu natural. Tak perlu dia berdiri sangat bersungguh-sungguh nak belagak cool, sebab dia memang cool. Gambaran perjalanan beliau peribadi sendiri memang sangat cool bagi saya. Dokumenkan gambar-gambar, saya cadangkan untuk dokumenkan gambar-gambar harian Datuk Seri supaya rakyat lebih rasa dekat dengan Datuk Seri. Mungkin kita boleh lantik Hana untuk jadi paparazi papa yang sendiri. Saya perasan sekarang gambar-gambar Datuk Seri banyak di ceramah, mahkamah dan pada polis. Ini berjaya menanamkan persepsi negatif di situ, kerana tempat-tempat itulah tempat-tempat bagi mereka yang negatif, tempat-tempat negatif di situ. Jadi kita harus menyebarkan lagi keadaan Datuk Seri yang lebih santai dan lebih dekat kepada rakyat. Kelebihan yang kita ada sekarang, but don't worry Datuk Seri, I'm doing well right now. Kelebihan yang kita ada ialah penggunaan media internet yang sungguh efisien. Ahli-ahli parti serta penyokong cukup pantas dan bijak untuk lawan daerah busuk Barisan Nasional. Peranan kita bukan hanya juga update status, tetapi skop ini harus dibesarkan untuk menaikkan imej pimpinan kita. Kalau UMNO itu juara media perdana, keadilan juara media rakyat. Jadi kita guna sungguh-sungguh, kita pulang habis-habisan. Saya puji usaha pimpinan-pimpinan parti yang menjuarai buku jingle Dasar Bersama dan Belanja Pakatan Rakyat. Ini jelas menunjukkan kesungguhan kita yang telah membuat penyediaan awal bagi memegang tapuk kepimpinan negara kelak. Keadilan memang juara forum kebijakan, dan ini yang hilang selama ini. Wujud keadilan menggugah semula soal intelektual ini. Tetapi sekali-sekala kenalah atur program yang ringan dan serta santai dan menyeronokkan. Second layer harus lebih aktif untuk memainkan peranan bagi memahami
inspirasi dan aspirasi anak muda dengan mengaturkan program-program untuk mengembalikan momentum Datuk Seri Anwar Ibrahim yang umurnya 34 tahun. 34 tahun, muda. Tapi mungkin kita boleh dekati golongan skaters, cyclists or maybe buskers. Pimpinan-pimpinan lain wajar untuk mengikut cara ini dengan mendekati anak muda. Contohnya saya berikan semalam, YB Johari Abdul, dia menyanyi dan menari dekat depan ni dengan sportingnya. Ini menunjukkan satu langkah untuk mendekatkan peranan dia sebagai pimpinan tinggi dekat bersama rakyat. Walaupun tak berapa nak muda sangat, tapi jiwa tu muda. Peranan Angkatan Muda dan Sri Kandi sangat penting di sini. Masalah perpecahan sudah tidak relevan untuk dibincangkan kerana parti Keadilan Rakyat adalah parti masa hadapan dan parti harapan rakyat. Walaupun kami ini kelihatan berbeza, satu biru, satu tapi hati, prinsip dan komitmen inilah satu, adalah untuk tumbangkan UMNO Barisan Nasional. Kalau Najib dan Tun Mahathir nak bubarkan tahun ni, dia pasti akan kalah, dia pasti akan tumbang. Kalau dia nak bubar tahun depan, anak muda akan tumbangkan UMNO dan Barisan Nasional. Akhir sekali, jika kita betul-betul memahami dan selang inspirasi dan aspirasi anak muda, kita boleh melaksanakan misi ini. Bayangkan jika kita dapat melaksanakannya, percayalah, bala tentera anak muda pasti membondong-bondong mengejar dan menyokong kita. One step getting to the young people, we are towards one big step to Putrajaya. Satu langkah kecil diperlukan untuk mendapatkan anak muda, tetapi dengan langkah kecil ini adalah satu langkah besar untuk kita ke Putrajaya. Bantu saya di sini para perwakilan. Matlamat kita adalah menuju Putrajaya. Menuju Putrajaya. Keadilan untuk semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.